Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasuli rabbil alamin, nabiyyina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Sambungan pelajaran kita dalam kitab Wishahul Afrah wa Isbahul Falah. Maknanya selendang kebahagiaan dan cahaya kebertuahan. Sambungan kita di muka surat 21, Babu syurutis salah. Ini bab pada menyatakan segala syarat sah sembahyang. Kita dalam bab syarat ni ada dua. Dalam siri yang lepas kita dah bincang tentang syarat wajib solat. Syarat wajib. Kemudian pada kali ini kita berpindah ke tajuk syarat sah. Syarat wajib solat tu dalam CD yang lepas kita dah baca ada 6 syarat. Tengok atas dia tu. Bermula syarat wajib solat, apa dia? Yang pertama Islam. Ingat balik. Yang kedua baligh. Baligh mana sampai umur. Yang ketiga berakal. Orang gila tak wajib. Yang keempat suci daripada haid dan nifas. Ini untuk orang perempuan ni. Yang kelima sejahtera hawas. Hawas mana? Panca indera. Mana tidak wajib kepada orang yang buta tuli, tak tahu apa dia tu. Orang buta saja jangan. Kena. Yang keenam sampai seru. Maknanya orang ni sudah sampai dakwah Islam kepada dia. Kalau dia duduk tahu dalam bala bukit mana tak sampai apa-apa, tak ada maklumat apa, maka orang itu belum lagi wajib sebab dia tak tahu. Tapi hari ni semua ada maklumat. Pergi dalam hutan mana pun ada je alat-alat apa ni, parabola, alat internet sudah ada. Kita mengatakan orang itu sudah sampai. Itu dia panggil syarat wajib salat. Kemudian yang ketujuh, tidak wajib qada bagi orang kafir yang masuk Islam. Tak wajib dah lepas-lepas. Tapi yang kemudian ni kena seteruslah. Sambungnya kita pada kali ini, tanda itu pelajar, kita ada 6 syarat. 6 syarat sah salat. Bermula segala syarat yang dahulu daripada masuk padanya dipanggil syarat sah. Nak sah salat tu mesti ada 6 perkara ini. Letak nombor 1. Bahawa ada ia tu nombor 1 suci. Tulis itu. Syarat yang pertama, suci ia daripada hadas dan daripada najis, yang tiada dimaafkan daripadanya pada kainnya dan badannya dan tempatnya. Kita dah bincang dalam siri yang lepas najis-najis yang dimaafkan. Jadi kalau nak tahu, tengok balik dalam siri yang lepas. Kalau ulang balik sini tak habis kitab kita. Syarat yang kedua, dan tulis nombor 2 tu, dan menutup aurat. Menutup warna aurat. Tutup warna aurat. Aurat jangan nampak. Kenapa aurat tak sah salat? Maka jika lemah ia daripadanya, seperti tiada dapat sesuatu yang menutup aurat sekali-kali. Tak jumpa kita kain nak tutup aurat ni, macam nak buat? Kain pun tak ada, daun-daun pun tak ada. Atau didapatinya tapi mutanajis. Tulis. Mutanajis makna kain itu kena najis. Dan tiada kuasa membasuh akan dia. Tiada kuasa membasuh akan dia. Kenapa? Kerana ketiadaan air. Satu. Atau siapa dia boleh baca ni? Hebat. Siapa dia boleh baca? Atau berapa tu? Tak lebar kampung. Nak jadi lebar kampung ke lebar bandar? Bandar.
Oh agak. Nah, insyaallah. Kita jadi lebah belaka lah, kapur jadi lebah pada. Dihabaskan dia. Kita ni main-main, dia campur Arab dengan Melayu. Tulis, dihabaskan dia. Letak baik. Bukan jin itu ha. Ha ba sin. Dihabaskan dia maknanya ditahan dia. Orang ni kena kurung ke penjara, kena kurung ke penjahat pada tempat najis. Macam nak buat? Kita ada kain selah tapi kita duduk di tempat najis, nak mayang macam mana? Dan tiada sertanya melainkan sehelai kain jua. Jadi macam mana kita nak buat? Nak solat macam mana? Solat tempat najis. Maka menghamparkan dia di atas najis. Kita ambil kain itu kita letak atas najis. Maka hendaklah ia sembahyang bertelanjang. Pada 3 surah ini. Maksud apa? Dia baik dia sembahyang telanjang. Tapi kain hak dia tu dia hafal atas tempat najis untuk nak solat. Ini dalam kitab ni kata ini. Pada 3 surah ini, 3 gambaran inilah. Dan tiada wajib qada atasnya. Tak payah qada. Hak dia solat itulah kemampuan dia. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Tadi kita dah baca dalam solat. Dan tiada lazim atasnya menerima hebah. Apa dia hebah? Hebah tu apa? Pelajar. Apa dia hebah? Pemberian orang. Dan tiada lazim atasnya menerima hebah kain kerana besar bangkitannya. Kalau orang bagi kain kita ambil buat semaya, nanti dia ungkit pula. Bangkitan tu mana ungkitannya. Dia boleh ungkit. Dan lazim atasnya menerima pinjam. Kalau kita tak ada kain, orang bagi pinjam boleh ambil kerana dhaif ungkitannya. Jadi orang bagi pinjam, lemah dia punya nak mengungkit. Sebab aku pinjam je, bukannya rusak kain pun. Tapi kalau dia beri, kita ambil, mana dia besar dia punya bangkitan, mana ungkitan dia. Maka jika tiada diterima, tiada sah sembahyangnya. Tapi kalau tak terima, sedangkan kain ada, tak sah sembahyang. Kena terima. Itu dia punya kaedah. Dan wajib pula menutup aurat daripada manusia lain daripada sembahyang. Kita dah belajar ke bab tutup aurat. Tengok dalam risalah kita tu, risalah menutup aurat. Baca dah. Kita ada kan? Mana risalah tutup aurat ni? Risalah menutup aurat daripada manusia lain daripada sembahyang. Dan jika di dalam khalwat. Khalwat ni mana kita duduk sunyi-sunyi, tak ada orang. Dan jika di dalam kelam, dalam gelap sekalipun, melainkan kerana hajat, seperti kerana mandi. Kita nak mandi tak ada kain. Kain ada satu helai je. Kalau basah ni nak keluar tak boleh. Bolehlah. Tinggalkan kain, sakut kain tu mandi. Dan kerana bersejuk-sejuk dan umpamanya, maka harus membuka aurat dalam khalwat. Khalwat ni mana kita tak ada orang, kita seorang. Bagi sekurang-kurang hajat, tetapi makruh melihat aurat dirinya. Jangan duduk perhati tengok ke aurat dia tu. Tak usah duduk perhati tengok. Dan jika tiada kerana hajat. Tapi kalau kita nak letak ubat ke apa benda, boleh. Itu dia panggil makruh, tengok alat dia sendiri. Tulis itu, sempadan aurat laki-laki. Setakat mana aurat laki-laki? Batasan aurat laki-laki. Tulis tepi kitab. Kitab kita ni dia tak ada tajuk, kena buat sendiri tajuk. Bermula aurat laki-laki itu antara pusat dan lutut pada waktu solat. Maknanya paling kurang minima kita punya tutup aurat setakat mana? Pusat dengan lutut. Kalau tak ada kain lain, ada kain tuala selain ni, pakai boleh lah, lepas tu. Boleh buat solat lah. Pusat dengan lutut. Dan pada segala laki-laki. Kalau kita duduk depan orang laki-laki, boleh tutup setakat pusat dengan lutut.
dan pada segala perempuan yang mahramnya di hadapan keluarga kita, mahram kita, mak kita, adik-adik, makcik, mak saudara, nenek, itu dia panggil mahram. Bolehlah pakai pusat dengan lutut. Adapun auratnya, dengar ni, aurat kita di hadapan perempuan yang helak. Apa dia helak ni? Yang asing. Tulis. Pensil bergerak. Perempuan yang helak. Apa dia? Perempuan yang asing, mana bukan mahram dia. Lain pada mahram tu, asing belakang tu. Jangan kata perempuan asing ni tunggu orang putih mari dah. Lah, tak kira dah. Di hadapan perempuan yang ajnabi, maka sekalian badannya, sekalian semua bak tubuh dia kena tutup belakang. Dan pada khulwat, ketika kita duduk dalam khulwat tak ada orang, hendaklah tutup dua kemaluannya, pakai seluar pendek tak bodok suara. Ini dia panggil batasan aurat siapa dia? Orang laki-laki. Maka hasilnya bagi laki-laki itu 3 aurat. Apa dia 3? Tanda pelajar. Yang pertama, aurat dia dengan mahram, pusat dengan laki-laki, pusat dengan lutut kan. Aurat dia dengan orang perempuan asing, ajnabi, semua sekali tubuh. Dan aurat dia duduk seorang-seorang, iaitulah 2 anggota je tutup. Tulis tapi batasan aurat perempuan pula. Adapun aurat maka aurat sahaya perempuan, hamba perempuan, sahaya itu mana hamba perempuan kalau ada. Sekarang ni tak ada dah. Dan jika al-muba'ad, letak bagi al-muba'ad maknanya hamba separuh. Macam mana tu? Orang ni hamba asalnya tapi dia dah bayar setengah, tebus diri dia, ataupun tok syekh dia merdeka sebahagian, itu dia panggil muba'ad, separuhnya sudah merdeka. Atau khunsa. Khunsa ni orang ada 2 alat. Kau duduk jalan ngongek tepi jalan tu bukan khunsa atau pondai tu pak pandai tu. Itu bukan. Tu bapak jantan tu. Jangan duduk tukar orang. Dah. Jangan. Khunsa ni betul-betul orang ada 2 alat. Laki-laki dan perempuan ada 2. Bahkan dia ada satu kategori dipanggil khunsa muskil. Khunsa muskil ni 2 alat dia berfungsi. Kalau dia buang air kecil, keluar 2, laki-laki perempuan. Sekalipun antara pusat dan lutut pada sembahyang, dan pada laki-laki yang mahramnya, dan pada ketika khulwat, dan pada ketika segala perempuan, aurat dia pusat dengan lutut ya. Mudah ke dia. Kan? Aurat dia pusat dengan lutut. Nas'alullah as-salamata wal afiyah. Adapun auratnya pada laki-laki yang asing, yang ajnabi, helak itu mana laki-laki asing, maka sekalian badannya, semua tubuh dia, maka hasilnya bagi hamba perempuan itu 2 aurat saja. Aurat dengan orang asing, aurat dengan tosyih dia, dengan mahram ataupun keluarga dia, 1 aurat. Sekarang ini kita berpindah kepada aurat perempuan yang merdeka. Tanda. Ini kategori yang ketiga. Dan aurat perempuan yang merdeka, demikian lagi khunsa di dalam solat. Dalam solat, barang yang lain daripada mukanya dan 2 tapak tangannya, zahirnya dan batinnya, hingga pergelangan keduanya. Dengar ni. Aurat orang perempuan di mana dalam solat dia boleh buka muka, tangan sampai sini, pergelangan tangan. Ini pergelangan tangan. Karena itu orang perempuan sekarang ni kalau nak solat, dia tak pakai kain telekung, dia pakai baju biasa, tak kira lah baju jubah ke baju kurung, maka dia kena pakai stongan. Kena stongan. Apa stongan? Itulah awak pakai tu. Ya, stoki tangan tu dipanggil stongan, ringkasan dia. Kita kena ada ayat ringkas juga. Stongan maknanya stokin tangan. Itu kena pakai. Sebab kalau pakai ni, kalau baju dia turun, buka aurat, tak sah solat. Maka stongan, pakai stongan setakat ni, selamat. Ini orang perempuan
Dia boleh buka mana? Dan dua tapak tangannya, zahirnya, batinnya, sampai pergelangan tangan. Boleh? Atau sudut pelik lah. Kita ni masyarakat Melayu dia pelik. Dia tengok, ada pula pakai solat tak pakai kain telekung. Telekung ni orang Kelantan panggil kano deh, kain kano. Macam tak sah lah. Tak ada masalah. Kalau kita pakai telekung, mini telekung kita tu pakai tangan ni, pergi solat tak payah bawa dah beg kain telekung, tak perlu dah. Pakaian yang kita pakai tu patuh syariah. Ia jadi masalah hari ni sebab pakaian dia pelik-pelik, tak patuh syariah. Sempitnya, ketaknya, tak cukup jahitnya, maka terpaksa dia kena bawa beg telekung. Maka kedua anggota ini bukan aurat dalam sembahyang. Mana? Muka dengan tangan. Dan yang lain daripada dua ini sekaliannya aurat perempuan di dalam solat hingga rambutnya. Hati-hati. Setengah orang ni pakai telekung tapi rambut juek tebik sini. Lah. Dan batin tapak kakinya. Perut kaki dia tu juga aurat. Tetapi memadai menutup tapak kakinya dengan bumi pada ketika berdiri. Waktu diri tak apa, di atas bumi. Maka jika zahir tapak kakinya atau tumitnya pada ketika rukuknya atau sujudnya, batal solat dia. Kerana itu, untuk nak menyelesaikan masalah ini, orang perempuan kena pakai dua. Satu dia panggil stocking kaki, yang kedua stongan. Selesai masalah. Ataupun kita pakai kain labuh tu kan, macam orang perempuan pakai telekung tu dia pakai kain labuh kat dalam. Itu pun tak jadi, itu pun boleh lah dua-dua. Yang penting kalau ada stocking lagi selamat. Tulis aurat perempuan di luar solat. Aurat perempuan di mana? Di luar solat. Adapun auratnya di luar sembahyang, maknanya lain pada solat, nak pergi pasar, nak pergi mana, maka sekalian badannya, semua tubuh dia di hadapan laki-laki ajnabi. Di hadapan laki-laki ajnabi kena tutup semua. Khilafnya masalah muka. Dan auratnya di hadapan perempuan yang kafir. Depan mocik kafir macam mana? Orang perempuan kafir. Maka yang lain daripada barang yang zahir pada ketika berkhidmatnya. Ketika khidmat ni macam pakaian rumah tu lah. Pakaian kita buat kerja di rumah, kayak baju biasa-biasa pakai t-shirt tu, itu di hadapan orang perempuan kafir, boleh je, tak ada masalah. Dan auratnya di dalam khulwat dan di hadapan perempuan yang muslim dan laki-laki yang mahramnya antara pusat dengan lutut. Itu minimal lah. Kalau tergamuk dah, mana sahabat orang perempuan pakai ada pusat dengan lutut je, nampak habis dia punya lain-lain, masalah. Kita kata ini minimal kalau tak ada pakaian. Tapi kalau ada pakaian, sopan lah. Kena tutup lah dia punya bentuk tubuh dia tu, body. Sebab tamu-tamu zaman kita sekarang ni zaman fitnah, macam-macam terjadi. Dia panggil sumbang mahram. Banyak jadi. Zina dengan keluarga sendiri. Na'udzubillah. Itu semua kita minta selamat. Allah Ta'ala selamatkan kita dan keluarga kita, insya-Allah. Tengok ni. Orang perempuan di hadapan mahramnya di antara pusat dengan lutut seperti aurat laki-laki di dalam solat, maka inilah 4 aurat bagi perempuan. Jadi perempuan ada 4 kategori aurat dia. Di hadapan orang kafir, di hadapan ajnabi, di hadapan keluarga dia, kan? Itu dia panggil ada 4 kategori aurat. Alhamdulillah, tamatlah kita syarat yang kedua. Tulis syarat yang ketiga. Kita ada berapa syarat malam ni? 6 syarat kan? Dalam syarat sah solat dia ada 6. Syarat yang ketiga letak nombor. Kalau tak letak nombor nanti tak tahu nak cari, tak jumpa tepat pula. Dia panggil break, tak jumpa. Dan disyaratkan pula mengetahui dengan kaifiat sembahyang. Orang nak solat dia kena tahu cara solat. Dan bahawa membeza ia segala fardunya daripada segala sunatnya,
Kita kena tahu hak ni rukun, yang ni sunat. Jangan bertukar. Bahkan jika diiktikad ia akan sekaliannya fardu atau setengahnya fardu dan setengahnya sunat, dan tiada membezakan dia, dan ia ni termasuk orang awam, dan tiada ia iktikad tu yakin, mengatakan dengan fardu itu akan sunat, sahlah sembahyangnya. Kata alhamdulillah belaka. Pasal apa alhamdulillah? Sebab Tok Syekh ni kata, kalau orang ni kata aku semaya tadi ada rukun, ada fardu, ada sunat, maka sahlah solat dia. Sebab dia tak tentu yang mana-mana. Tapi kalau dia tentu semuanya sunat, batal. Sebab ya rukun jadi sunat tak mungkin. Kan? Itu dia panggil cara kaifiat. Tulis syarat yang keempat. Letak nombor 4. Dan disyaratkan pula bahawa sembahyang ia, syarat nombor 4 ni, sembahyang ia atas tempat yang suci. Kita nak solat ni biar tempat solat kita bersih. Dan jika dengan zon sekalipun. Mana zon ni tanda pelajar. Zon ni maknanya dia sangkaan kuat bahawa tempat ni bersih. Itu makna zon. Tingkatan kita ni, keyakinan kita ada 4. Tulis. Yang pertama yakin. Yakin ni 100%. Kita yakin bersih. Sebab saat ni bawa ke basuh. Yakin. Yang kedua dia panggil ghalabatuz zan, keyakinan yang kuat, agak kuat, tapi tak yakin 100%, mungkin dalam 90%. Yang ketiga dia panggil zan. Zan tu maknanya kita yakin bersih lebih kuat daripada tak yakin. Macam kita ni atas kapek kita ni zan yang belakang ni. Kita tahu apa dia ada situ. Jadi kita zan, yakin, dekat-dekat dengan yakin lah kan. Yang keberapa dah? Yang ketiga syak. Boleh? Syak maknanya sama banyak. Yakin dengan tak yakin. Itu dia panggil syak. Yang keempat waham ni peratus tak yakin lebih banyak. Mana lebih daripada 50% ke bawah. Itu dia panggil waham. Apa dia panggil tu? Waham. Mana dia zon bahawa benda tu bagus. Zon benda tu baik. Dan jangan ada bersentuh. Tengok, ini syarat dia. Dan jangan ada bersentuh satu suku daripada badannya atau pakaiannya dengan najis pada ketika qiyamnya atau duduknya atau rokoknya atau sujudnya. Jangan sambung kita tu dengan najis. Habis tadi cakap kalau tempat najis kita letak lapik boleh? Ya. Kita duduk atas dia tak apa, jangan dia duduk atas kita. Kerana itulah nasihat saya kepada ibu-ibu muda yang masih lagi ada anak yang pakai pampers, hati-hati ketika solat. Kalau anak mari dekat kita tak apa, jangan kita dukung dia. Tengah solat kita dukung, tiba-tiba bang, semerbak bang. Anak tu ada benda dalam. Itu tak boleh. Itu dia panggil bahaya. Jadi eloknya waktu nak solat tu kita salih pampers siap-siap. Kalau anak mari duduk dekat pun tak ada masalah, kan? Insya-Allah. Perbahasan panjang tentang masalah anak ni, para jemaah boleh tengok dalam rakaman YouTube di bawah tajuk hukum kanak-kanak. Ana ada hurai panjang di sana, perbahasan ulama dalam masalah bagaimana menangani masalah anak-anak yang pakai pampers ketika ibunya solat. Dan syarat yang kelima, tulis nombor 5. Dan syarat yang kelima pula, mengetahui akan masuk waktu ataupun zon masuknya dengan ijtihad. Kita hari ni kita yakin ke masuk waktu ke zon? Jawabnya zon. Sebab apa zon? Kita tengok takwim, tengok kalender, hari hujan ke hari panas tak tahu matahari duduk mana. Pukul apa? Masuk dah tu. Siapa kata masuk? Takwim kata masuk. Itu dia panggil zon. Seperti dengan warid daripada Quran. Mana Quran sebut ni sempadan waktu.
atau mutala'ah. Maaf. Seperti dengan warid daripada Quran. Wirid dia Quran. Dia tahu. Kalau daripada maghrib ke isya, dia boleh baca 3 juzuk Quran. Habis 3 juzuk, isya. Satu. Atau mutala'ah. Kalau aku baca kitab ni habis sini, masuk dah waktu solat. Atau seperti menjahit. Orang perempuan dia tahu. Kalau siap selah baju aku buat ni, bermakna tempoh dia sudah 3 jam. Dia boleh agak. Daripada subuh sampai zuhur, dia boleh jahit 3 helai baju. Cukup. Itu semua zaman dulu. Zaman agak-agakkan. Kan? Atau kuku ayam. Kita dengar ayam kuku. Biasanya ayam kuku ni pukul berapa? Dekat nak subuh. Betul tak? Kita pun boleh agak. Kalau ayam kuku lagi setengah jam subuh. Gitu. Lah ni masalahnya, anak-anak kita ni dengar kau ayam kuku. Tak dengar, mungkin tak ada ayam lah ni. Itu masalah. Nak dengar cerita ayam? Ada orang ni, dia pergi ziarah orang asli kapur tu. Dia kata, mana rumah awak? Dia kata rumah dia tak jauh, dengar kuku ayam. Mana rumah dia? Dengar kuku ayam. Dengar kuku ayam lebih kurang dalam 100-200 meter. Siapa? Ya. Mari kita pergi. Kadas, jalan. Waktu nak berjalan, pak cik ni pun ambil ayam seekor, tak bawa tiak dia. Kamu boleh agak berapa hari lagi nak sapa rumah dia. Dia kata dengar kuku ayam. Ayam dia bawa tiak dia. Pas bila nak tak dengar kuku ayam? Berjalan sapa gelak tak sapa lagi. Mana rumah awak? Kuku ayam. Mana ayam ni bawa tiak dia. Dengar semua. Tu hati-hati. Jangan duduk main. Marah dia pula cerita harian. Tengok ni. Atau umpama seperti suara himar, suara dongki. Mana dongki ni kalau dia bertepik, kita tahu dah pukul berapa. Yang sudah dicobakan, ada pengalaman kita. Dan dikendaki ijtihad. Mana ijtihad ni mana kita buat kajian. Dengan yang tersebut itu seperti bahawa ta'ammul. Ta'ammul tu tulis pelajar. Perhatikan. Pada menjahitnya. Adakah ia bersegera padanya atau tiada. Dia tahulah dia jahit baju ni berapa minit, berapa jam satu helai. Dia boleh agak. Atau kuku ayam. Bila ayam kuku, adakah ia dahulu daripada adanya atau tiada. Itu dia panggil, kalau kita nak siasat tentang cara-cara nak mengenali waktu solat. Tapi zaman kita hari ni, tulis tepi tu. Zaman kita hari ni, orang tak pakai belakang dah tu, dia pakai takwim dengan jam. Kalau hak malah benar, sekarang ni dalam handphone pun ada dah dia punya alat-alat tanda masuk waktu. Betul tak? Dalam jam tanda masuk waktu, dalam handphone ada tanda waktu, buka radio ada waktu. Yang peliknya, tak sampai-sampai juga dia ke masjid. Pelik ke tak pelik? Semua alat mekanisme masuk waktu sudah ada. Tapi alat nak pergi masjid tidak ada. Sebab apa tak ada? Adakah dia tak ada kenderaan? Ada. Berapa buah kereta dia ada? 3 kereta. Motosikal? Kuasa tinggi. Dia berkuasa tinggi apa? Hak besar tayar tu berbong lalu tu. Basikal berapa buah ada? Tapi ingat, kereta ada, kapal terbang ada, basikal ada. Orang ni tak akan sampai ke masjid kalau iman dia tidak ada. Betul? Maknanya orang panggil jam loceng yang paling kuat, dia punya waktu, detik waktu yang paling mantap bila? Apabila hatinya hidup. Orang ni tak ada jam pun dia boleh pergi masjid. Betul? Masya Allah tabarak. Ana jumpa orang tua-tua. Pakcik nak pergi mana tu? Masjid. Masuk dah waktu. Biasa. Dia tak ada jam pun. Dia tengok langit. Tak lama dah tu. Masya Allah tabarakallah. Kita ada jam ni kiri kanan. Mujur jam ni orang tak pakai 3 Dah, 2 kanan, kaki lagi. Tak sampai juga masjid kalau tidak ada gerakan jam dalam hati dia. Baik, baca kitab tak habis ni. Maka
tiada harus sembahyang dengan semata-mata berpegang akan yang tersebut dengan ketiadaan ijtihad. Ijtihad maknanya kita kena kaji waktu solat. Maka ia sembahyang dengan ketiadaan masuk waktu atau zan masuknya dengan ijtihad, tiada sah sembahyangnya. Dan jika berbetulan dan muafaqah dengan masuk waktu sekalipun, dia kata, pukul apa ni? Masuk dah waktu? Tak pasti. Dia duduk musyarak pun dia, 3 orang. Masuk waktu? Tak tahu lah. Tengok langit gelap, tak nampak. Tak apa, kita semaya. Waktu dia solat, dia yakin tak yakin? Tak yakin. Tapi dia solat juga. Sah ke tak sah? Tak sah solat. Walaupun lepas dia solat, orang bagi tahu, betul dah. Setengah jam dah masuk waktu. Dikira tidak sah. Sebab apa? Waktu dia mula solat, dia tidak ada keyakinan, tidak ada zan, sangkaan yang kuat, waktu dah masuk. Itu jaga baik-baik. Syarat yang ke-6, tulis. Dan disyaratkan pula yang ke-6 tu, nombor 6, menghadap ain kiblat. Ain tu makna zat Kaabah tu. Maka tiada memadai dengan yakin pada orang yang hampir dengan dilihatnya atau disentuhnya. Orang duduk depan Kaabah dalam Masjid Haram, dia kena tengok Kaabah tu. Jangan duduk main agak-agak. Dan dengan zan, dengan sangkaan yang kuat bagi orang yang jauh, yang ada dinding antaranya dan antara kiblat, maka tiada madai mengadapkan pihak kiblat atas qaul yang mu'tamad. Manakala kita duduk depan Masjid Haram itu kena tengok mana Kaabah. Maka disyaratkan menghadap kiblat itu berbetulan dengan sekalian badannya. Maka jika keluar daripada berbetulan, jika dengan setengah badannya sekalipun, tiada sah. Kiblat sini kita hadap kau ni, tak sah. Dan harus meninggalkan berhadap kiblat, sama ada sembahyang fardu atau sunat, bagi solat syiddatul khauf, di dalam peperangan yang harus. Kita dah belajar dalam kitab Mu'tamad, ingat tak? Solat syiddatul khauf ada berapa kategori? Ada 6, kan? Kemudian ada 4 cara. Ini solat khauf, tak ada kiblat pun tak apa. Tapi dengan syarat dalam peperangan yang harus, seperti perang orang muslimin akan kufar atau kafir, dan perang ahlul adli, orang-orang yang baik, dengan burah. Tulis pelajar, burah mana? Pemberontak, penderhaka, kita panggil burah. Maka sembahyang ia betapa sedapatnya, adaklah ke mana pun, dan tiada wajib atasnya qada. Dan harus pula meninggalkan berhadap kiblat pada sembahyang sunat di dalam safar. Tulis, safar itu musafir. Orang yang musafir boleh maya sunat tak ada kiblat. Contohnya, kita nak naik bas, nak gimana? Nak balik kampung dah, kan? Kita ambil wuduk sia-sia, duduk atas bas tu, Allahu Akbar. Boleh? Sampai Kuala Lumpur berapa ratus rakaat maya? Hebat. Boleh, tak ada masalah. Untuk orang musafir, atas bas ke, atas kapal terbang ke, atas kereta sendiri, atas motosikal boleh maya lagi. Tunduk angguk dia punya syarat. Seperti dalam safar yang harus, jikalau umpama pendek sekalipun, dan sekurang-kurangnya bawa musafir ia kepada satu tempat yang tiada dengar padanya bang Jumaat. Dan kata qil itu satu pandangan ulama, perjalanan 1 mil, 1 mil ini 1 batu, atau umpamanya, maka harus baginya menghendakkan kepada pihak yang dikosaknya, dan jangan berpaling daripadanya, melainkan kepada kiblat. Maka jika ia atas kenderaan, jika berkemudahan baginya menghadap kiblat pada sembahyang sekalian sembahyang, dan menyempurnakan segala rukunnya atau setengahnya, lazimlah yang demikian itu, kerana mudahnya. Dan jika tiada mudah, tiada lazim atasnya sesuatu daripadanya, melainkan takbiratul ihram. Tanda pelajar dalam kitab ni kata,
Kalau kita semaya sunat dalam musafir, waktu takbiratul ihram tu kena hadap kiblat. Lepas tu pusing nak pergi mana-mana pun. Hendaklah menghadapkan kiblat jika kemudahan baginya, dan jika kesukaran tiada lazim pula menghadapkan dia, dan tiada wajib atasnya menghantarkan dahinya atau umpama pelananya pada ketika rukuk. Mana kalau kita nak turun atas pelana rukuk, kalau kita bawa kereta turun nak sujud, langgar dah. Jadi kita sujud sikit ya. Isyaratnya Allahu Akbar, sambil-sambil mata tengok ke atas. Boleh? Nah, itu dia. Dan sujudnya bahkan hendaklah diisyarat dengan keduanya. Isyarat je, rukuk, isyarat sujud. Dan adalah sujudnya terlebih rendah daripada rukuknya. Itu syarat dia. Dia kata apa tadi? Solat sunat musafir yang jauh dekat mananya, tapi syarat dia lebih daripada 2 marhalah. Tulis itu lebih kurang 86 km hingga 90. Dan jika ia berjalan kaki, maka wajib atasnya menghadap kiblat pada takbiratul ihram dan pada ketika rukuk dan sujud dan duduk antara 2 sujud, dan hendaklah menyempurnakan rukuknya dan sujudnya, dan jangan ia berjalan dalam sesuatu daripada rukun melainkan pada ketika qiyamnya dan i'tidalnya dan tasyahudnya dan salam juga. Jadi dia boleh jalan waktu qiyam, waktu rokok sujud tak boleh, kena ngadap kiblat. Itu untuk orang berjalan kaki. Alhamdulillah, tamatlah kita 6 apa? 6 syarat sah salat. InsyaAllah kita akan sambung lagi dalam siri yang akan datang, babu arkanis salah, bab rukun salat. Rukun salat ni panjang, kita akan bagi 2 kali atau 3 kali insya-Allah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin.